Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan ulasan artikel yang telah kami jalankan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Ain Natasha binti Abdullah, Nur Hafifah binti Daud, Nur Hikmah binti Awang dan saya sendiri Gracinda Lenika. Tajuk artikel yang telah kami pilih untuk dikaji ialah Ethics Education in Teacher Preparation, a Case for Stakeholder Responsibility. Artikel yang kami telah pilih adalah bertemakan bidang pendidikan yang mengkhususkan kepada bidang pendidikan awal kanak-kanak. Topik yang dihuraikan dalam artikel ini adalah etika guru dalam persediaan menyampaikan pengajaran. Dalam artikel ini, kandungannya dibahaskan secara meluas di mana bahan tersebut berasaskan konteks AS iaitu kes utama, undang-undang, data-data persekutuan dan sebagainya. Turut dibahaskan dalam artikel ini adalah kesan sekiranya etika tidak diamalkan dalam melakukan pekerjaan mereka. Isu-isu pelanggaran etika yang sering terjadi juga adalah topik yang dikupas dalam artikel ini. Berdasarkan artikel, tingkah laku individu dan profesional dalam kerajaan, perniagaan, agama dan pendidikan pada satu masa mendapat perhatian akibat tidak beretika serta menjadikan isu etika tidak dapat ditangani dengan berkesan. Seterusnya, saya Nur Hikmah binti Awang akan menyambung pembentangan kami mengenai isi kandungan artikel. Daripada artikel yang telah dikaji, penulis berpendapat bahawa pendidikan etika adalah satu perkara yang sepatutnya dilakukan, tetapi selalunya tidak menduduki kedudukan utama dalam persediaan guru. Sedangkan pendidikan etika jelas menjadi peneguhan kepada nilai etika profesional yang diterima, cita-cita dan prinsip. Realitinya kini adalah bahawa pelaburan dalam penyediaan pendidikan dalam persediaan guru adalah kurang dan tidak dinafikan. Apabila mengamalkan etika, tidak dinafikan individu akan sering bergelut dengan cara untuk bertindak balas terhadap apa yang telah diperhatikan. Daripada Shapiro-Leshinsky 2011, seseorang mungkin merasakan tekanan untuk melihat cara lain untuk mengelak daripada mengganggu status quo atau mempertaruhkan keselamatan kerja. Oleh yang demikian, artikel ini bertujuan untuk menonjolkan keperluan dan fokus terhadap etika dalam pendidikan awal kanak-kanak daripada sedia ada. Satu konteks untuk etika profesional dalam pendidikan awal kanak-kanak akan disediakan, satu kes untuk menyerlakan pertimbangan etika khusus yang akan dibentangkan, dan akhirnya kebimbangan dan pandangan yang akan dibincangkan. Latar belakang kepada isu yang dibincangkan ialah soalan sejauh manakah calon guru secara formal bersedia untuk mempunyai kemahuan untuk menahan tekanan yang mereka pasti akan rasa untuk bertindak kurang daripada cara beretika dan atau tidak menutup mata kepada tingkah laku yang tidak beretika. Seterusnya ialah bahagian konteks untuk tingkah laku beretika. Artikel ini berasaskan kedua-dua perspektif sistem ekologi. Daripada Moore dan Gino 2013, sistem ekologi menyediakan rangka kerja untuk memahami pengaruh sistem sosial yang semakin luas. Sebagai contohnya, pendidikan dan organisasi profesional mengenai pembangunan dan tindakan individu. Komponen-komponen model ini mempunyai pengaruh yang berusaha sehingga membawa perubahan dalam etika pertimbangan dan amalan-amalan dalam mana-mana satu peringkat sistem. Akhirnya dari masa ke masa dapat mencapai peringkat lain. Contohnya, individu, hubungan sosial tidak formal, sokongan tidak langsung, dan pengalaman sosial formal dan kepercayaan masyarakat. Kod etika direka untuk melindungi hak semua yang terlibat, terutamanya mereka yang terdiri daripada kanak-kanak. Perlindungan hak mengandaikan penerimaan tanggungjawab di pihak guru. Sesungguhnya, tanggungjawab sememangnya terikat dengan hak. Menurut Howe, komponen teras pertimbangan dan amalan etika termasuk penghargaan untuk pertimbangan moral, empati, kemahiran interpersonal, pengetahuan, kemahiran menakul, dan keberanian. Ini akan menjadi ideal jika semua guru secara semula jadi merangkumi ciri-ciri tersebut. Seterusnya ialah satu kes pertimbangan dan amalan beretika. Contohnya adalah seperti kes Adam, iaitu kanak-kanak autisma. Tingkah laku Adam dianggap mencabar oleh gurunya. Tanggapannya terhadap cabaran yang dirasakan termasuk meletakkan Adam di dalam kotak di bawah mejanya.
setelah kaki tangan lain memprovokasi Adam untuk terlibat dalam tingkah laku yang tidak sesuai, yaitu dengan lebih tepat lagi adalah untuk membuat dia disingkirkan daripada bilik darjahnya, pengecualian daripada aktiviti kumpulan dan pemalsuan data negatif yang telah dikongsi dengan ibu bapa Adam, agar untuk percubaan tersebut untuk meyakinkan mereka Adam tidak dapat menyesuaikan diri di dalam bilik darjah. Selepas tahun persekolahan, ibu bapa Adam kebetulan melihat guru pelajar itu di sebuah restoran dan mendekatinya dengan soalan mengenai Adam ketika Adam di sekolah. Guru itu telah memberitahu mengenai perkara yang sebenar, dan oleh sebab itu guru itu dituduh oleh kaki tangan sekolah dan kolej kerana melanggar kerahsiaan. Dia diancam akan dipecat daripada profesionnya. Tekanan daripada kekilangan tertentu itu dan juga daripada pentadbir sekolah Adam membuatkan guru itu berhenti. Walaupun butiran khusus kes ini adalah unik, pelanggaran am terhadap kod etika itu adalah sebenarnya tiada. Seterusnya ialah kebimbangan dan pandangan. Kes yang diringkaskan iaitu kes Adam tadi termasuk beberapa kebimbangan etika mengenai perlakuan Adam, guru dan dengan beberapa guru yang lain. Sebagai contoh, layanan terhadap Adam oleh kaki tangan sekolah, pemalsuan data yang dikongsi dengan ibu bapa Adam, dan kegagalan guru-guru yang lain untuk menangani Adam, dan perkongsian guru tentang apa yang diperhatikan di dalam bilik darjah dengan ibu bapa Adam, dan ugutan dan layan punitif terhadap guru pelajar oleh sekolah dan kaki tangan yang universiti hanyalah sebahagian daripada banyak isu yang patut dipertimbangkan. Walaupun isu-isu ini akan ditangani dalam pembahagian yang berasingan, masing-masing mempunyai kaitan antara satu sama lain. Memang setakat mana yang tingkah laku guru adalah tidak beretika dikaitkan dengan kod etika dan bagaimana seseorang mentafsir kod etika ini. Begitu juga kedua-dua pertimbangan ini tidak boleh dipisahkan sepenuhnya daripada etika. Seterusnya rakan saya akan menyambung pembentangan ini. Baiklah, saya Nur Ain Natasha binti Abdullah akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan isi kandungan artikel pada bahagian perlakuan yang tidak adil dan berbahaya dalam kajian seluruh negara terhadap kanak-kanak dengan orang kurang upaya yang mengalami salah laku seksual di sekolah, iaitu menurut Caldas dan Bensi pada tahun 2014, sebanyak 69% telah mengalami satu atau lebih bentuk salah laku yang paling teruk, iaitu hubungan terus. Ringkasnya, kanak-kanak kurang upaya mewakili kumpulan dalam sekolah terutamanya terdedah kepada tindakan yang kurang beretika. Isi kandungan artikel yang seterusnya ialah menyelaraskan cita-cita dan prinsip etika. Menurut penulis, sebabkan kekurangan pengutamaan rakan sekerja atau program dalam membasmi ketidakadilan ataupun layanan yang teruk kepada kanak-kanak maupun keluarga dilihat berkesan mencegah semua kritikan, tetapi keganasan yang paling ekstrim dalam kod etika yang berjaya juga sampai ke orang awam. Baiklah, seterusnya ialah etika dalam penyediaan guru. Meskipun kehadiran etika penting dalam kokurikulum, namun ia masih tidak mencukupi. Bertindak berdasarkan pengetahuan terasa seseorang tentang kod etika memerlukan kepemilikan sendiri terhadap prinsip yang digariskan dalam kod dan rasa keberkesanan etika. Yang seterusnya ialah kesimpulan artikel yang dipilih. Ilmu etika mesti diterapkan dalam kehidupan seharian mereka yang berpegang teguh kepada pengetahuan, seperti pendapat yang diberikan oleh Swigert dan Ugaritti pada tahun 1958 dan 1957. Kod etika mesti dikeluarkan daripada rak, dibersihkan dengan habuk dan digunakan untuk kegunaan yang direka betul. Sekian daripada saya. Pada pandangan para pengkaji, artikel ini merupakan satu artikel bertemakan etika pendidikan yang sangat memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan, terutamanya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kandungan artikel ini sendiri dilihat sangat berfokus dengan segala masalah
yang terjadi ataupun akan terjadi sekiranya para pendidik mengabaikan prinsip-prinsip etika perguruan itu sendiri. Sedangkan pendidikan etika jelas menjadi peneguhan kepada nilai etika fungsional yang diterima, cita-cita dan prinsip. Tambahan pula, style laku etika biasanya adalah yang paling memberi kesan kepada individu yang terlibat, terutamanya mangsa dan keluarga mereka. Tingkah laku guru yang kadang-kadang tidak mengikut etika perguruan biasanya memberi impak kepada prestasi pelajar kerana cara pengajaran guru itu sendiri. Misalnya, guru yang pentingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan kebajikan pelajar telah mengakibatkan para pelajar menyemai satu sikap yang negatif dalam diri mereka. Para pengkaji juga beranggapan bahawa artikel yang ditulis ini adalah satu artikel yang sangat berguna kepada semua jenis golongan masyarakat kerana ianya mampu membuka mata mereka tentang masalah dalam etika perguruan serta cara layanan guru terhadap pelajar yang kurang upaya. Guru mesti mengetahui, memahami dan bertindak mengikut kod etika, mengikut urutan untuk kod ini mempunyai makna. Akhir sekali, pandangan pengkaji ialah menjadi seorang guru bukan merupakan satu tiket kepada mereka untuk memperlakukan pelajar sesuka hati mereka, malahan ianya merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang perlu dijalankan dengan sepenuh hati dan ikhlas untuk mendidik anak bangsa. Secara keseluruhannya, setelah menjalankan ulasan kajian terhadap artikel tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa seseorang itu perlu mempunyai ilmu etika dan diamalkan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Kemahiran mengetahui, memahami dan bertindak mengikut kod etika perlu dimiliki oleh profesion perguruan. Integriti dalam pekerjaan serta beretika adalah tindakan baik yang perlu dilakukan dalam kalangan penjawat awam agar kebincangan pentadbiran dapat dihindarkan dan ditangani dengan berkesan. Jelaslah bahawa etika amat penting dalam sesuatu profesion, terutamanya penjawat awam, untuk menjadikan sesuatu organisasi tersebut bermutu dan berkualiti.